Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali lagi dalam kelas kita yang saya rasa unik sekali. Kenapa kita buat secara online? Kerana memandangkan isu yang ada sekarang ni yang tidak memungkinkan kita untuk bertemu dalam kelas. Okey, untuk pertama kalinya kita nak bincang pada bab yang pertama, yang mana kita nak bincang tentang pengertian pengurusan dan juga pentadbiran. Okey, insya-Allah akan dirujuk pada nota-nota yang saya bagi nanti. Okey, now kalau kita bercakap tentang pengertian pengurusan, ada 3 definisi yang berbeza di antara satu sama lain. Kenapa? Perbezaan tersebut melihat dari segi perspektif yang agak berbeza di antara satu sama lain. Ada 3 perspektif. Yang pertama, bahawa pengurusan itu merupakan dikatakan sebahagian daripada pentadbiran. Maknanya ada hubungan di antara satu sama lain. Kalau kita melihat circle, dia ada kaitan macam ni, circle dia. Di tengah-tengah itu ada relation dia. Kalau kita bercakap tentang jenis ini, iaitu boleh dikatakan relation itu kerana apa? Hubungan pengurusan dan pentadbiran itu dihubung kaitkan ataupun bridging oleh yang namanya adanya CEO. Kerana apa? Kalau dalam board of director ataupun lembaga pengurusan, CEO merupakan orang yang menjabatani daripada top management kepada yang bawah itu sendiri, yang dikatakan sebagai pentadbiran. Manakala yang kedua, iaitu pengurusan tidak ada hubung kait dengan pentadbiran. Ini boleh kita kaitkan sebagai contohnya, iaitu kita bercakap kalau dalam bentuk circle, dalam dua circle macam ini, dia tidak ada kaitan sama sekali. Kenapa? Pengurusan tidak boleh berkait langsung dengan pentadbiran. Ini bermakna bahawa pengurusan itu ada kuasa yang mengekang untuk mereka ada hubungan langsung dengan pentadbiran itu sendiri. Ada kuasa yang dikatakan undang-undang yang menhadkan tentang adanya pengaruh di antara satu sama lain. Kemudian yang ketiga, iaitu pentadbiran di dalam bahagian pengurusan itu sendiri. Maknanya kalau contohnya dalam konteks persatuan, kelab dan sebagainya, orang yang dikatakan yang mentadbir itu juga yang mengurus, orang yang mengurus juga itu juga dikatakan sebagai mentadbir. Okey, itu perbezaan di antara satu sama lain berkaitan di antara pengurusan dan juga pentadbiran. Okey, yang seterusnya kalau kita bercakap tentang fungsi, fungsi pengurusan itu sendiri, kita kenal dengan perkataan, 4 perkataan yang saya sudah bincang sebelum ini, iaitu tahtid, tanzim, qiyadah dan juga wikayah. Ia juga dikatakan sebagai yang berfungsi sebagai merancang, juga sebagai dalam pengurusan dia juga disebut sebagai mengatur ataupun yang mengorganize ataupun tanzim itu sendiri, dan juga yang dikatakan memimpin ataupun memotivasi. Dan kemudian yang keempat yang dikatakan mengawal setiap aktiviti di dalam pengurusan itu sendiri. Okey, untuk seterusnya kalau kita faham tentang teori pengurusan barat dan juga dikabitkan dengan Islam dan dibandingkan dengan Islam, pengurusan barat dan Jepun dibandingkan dengan Islam, matlamat utama mereka berbeza sama sekali. Kalau kita melihat barat, mereka melihat lebih kepada memaksimumkan productivity, ataupun yang disebut sebagai materialism. Tetapi di dalam Islam itu cukup cantik, iaitu apa? Bercakap tentang al-falah, iaitu kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Itu bezanya perbezaan di antara barat Jepun dibandingkan dengan yang Islam. Kemudian kalau kita melihat perbezaan yang paling ketara, kita bercakap tentang falsafah dan nilai itu sendiri. Kalau di barat lebih menekankan tentang keperluan manusia dan juga Machiavellian, teori kepentingan itu sendiri, menekankan tentang keperluan satu masyarakat ataupun manusia itu sendiri, tetapi atas kehendak nurani atau kehendak manusia itu sendiri tanpa ada batas. Tetapi di dalam Islam melihat bahawa falsafah dan nilai itu lebih menekankan tentang bahawa hidup ini adalah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dan yang kedua, iaitu kita hidup ini dianggap sebagai seorang khalifah, kita yang memimpin diri kita untuk kita hidup di dalam dunia ini dan juga memimpin kita di akhirat nanti. Itu perbezaan di antara falsafah nilai menurut barat dan juga Jepun dibandingkan dengan Islam. Kalau barat tadi menekankan tentang keperluan manusia, dalam Islam juga menekankan tentang keperluan juga, tetapi keperluan ada batasnya. Tetapi di barat menekankan keperluan itulah kehendak itu adalah
keperluan itu sendiri. Dan kalau kita melihat dari segi aspek sistem dan amalan, Barat menekankan budaya dan juga cara hidup. Tetapi kalau dalam Islam menekankan bahawa tentang konsep ataupun mesti melalui kerangka syariah dan juga mesti efektif dan juga mesti ada syura ataupun adanya kesepakatan bersama menentukan keputusan bersama dan juga adanya muhasabah ataupun cek dan juga recheck. Itu perbezaan dua benda itu tadi, iaitu sistem dan amalan. Dan yang last sekali tentang pengurus dan juga tenaga pekerja, kalau Barat menekankan tentang apa yang dikatakan kola biru dan kola putih, yang istilah yang biasa kita dengar. Kemudian kemahiran dan juga prestasi, ini tidak dinafikan dalam Islam, tetapi Islam lebih menekankan tentang bagaimana kemahiran dan juga prestasi itu ada nilai akhlak di dalamnya. Dan di samping itu ditambah juga dengan yang disebut sebagai kemahiran, komitmen, dan juga yang paling penting di sini yaitu disebut sebagai ukhuwah dan persaudaraan dalam Islam. Jadi untuk lebih detailnya sila baca pada nota. Minta maaf kerana terlalu ringkas pada video ini kerana memandangkan hal ini kita tidak mampu untuk nak memanjangkan. InsyaAllah kalau ada pertanyaan sila bincang dalam WhatsApp group. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.